boleh. Saya kata Pak Lah minta kita 8 ni lompat duduk bersama BN, boleh. Saya nak pinjam 5, tak boleh. Tak logik lah kan. Lalu maknanya masalah bagi Pak Lah bukan soal Melayu minoriti ataupun bukan Melayu majoriti. Masalah Pak Lah ialah UMNO tak berkuasa. Tu je. Lalu nak kita duduk bersama supaya UMNO kekal memerintah sebagai kerajaan. Ya. Lalu perundingan itu memang kita gagalkan. Saya balik, saya jumpa Hassan Ali. Dia dah dapat tahu perundingan ditolak, tawaran ditolak. Dia tanya saya, siapa sepatutnya jadi Menteri Besar Negeri Selangor? Saya dengan dia, kita berdua. Dia tanya, siapa sepatutnya jadi Menteri Besar Negeri Selangor? Saya pandang muka dia, saya jawab direct, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim. Ya. Lalu dia punya muka dia, wajah dia pun berubah. Dia diam, berpaling, dia jalan, dia tinggalkan saya. Ya. Bagi dia rasa saya ni orang kanan dia. Dia lantik saya dulu Ketua Penerangan Negeri Selangor bila dia jadi Pesuruhjaya. Lepas tu dia lantik saya Bendahari bila dia terus jadi Pesuruhjaya. Pada 2007 dia jadi Pesuruhjaya lagi, dia lantik saya Timbalan Pesuruhjaya. Lalu saya orang kanan dia. Sebagai orang kanan dia, dia anggap saya kena backing dia untuk jadi Menteri Besar. Lalu bila saya tak backing dia untuk jadi Menteri Besar, bagi dia saya khianat dia. Ya, ni cara pemikiran dia. Tapi tuan-tuan cuba fikirkan, macam mana saya nak backing? Kita menang 5 negeri. Kelantan kita Menteri Besar, Kedah kita Menteri Besar, Perak kita Menteri Besar, Pulau Pinang DAP Ketua Menteri. Tinggal satu negeri dia lagi untuk PKR, iaitu Selangor. Dan kebetulan Selangor pula PKR menang 15, kita menang 8. Calon pun ada, Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim. Kalau semua kita nak sapu, maknanya kita ni bukan kawan dan bukan rakan kongsi. Kita ni samsing. Nak semua kita nak bulut. Macam mana macam tu. Lalu bila saya tidak backing dia, dia rasa saya khianat dia. Dan akhirnya bila PAS pun tak backing dia, lebih-lebih lagi pada 2011 tak dilantik dia sebagai Pesuruhjaya, dia rasa PAS tak hargai dia. Yang hargai dia sekarang ni adalah UMNO. UMNO yang backing dia untuk jadi Menteri Besar. UMNO yang puji-puji dia gila-gila, lambung-lambung. Sampai pemimpin-pemimpin ataupun pegawai-pegawai UMNO yang tegar buat bai'ah dengan dia. Dia memang ada buat usrah, perjumpaan dengan pemimpin-pemimpin, pegawai-pegawai kanan kerajaan. Semua bai'ah dengan dia. Lalu dia rasa dia dihargai oleh UMNO. Dan itulah sebabnya akhirnya bila dia tak lagi jadi sebagai Pesuruhjaya, dia mula apa orang kata meroyan lah. Dia mula meroyan, cakap gila-gila, serang PAS. Dia exco kanan atas tiket PAS. Dia AJK PAS Pusat, tapi dia keluar TV apa dia kata? PAS gadai prinsipnya, PAS tunduk pada DAP, PAS tersasar daripada dasarnya. Dalam keadaan dia masih lagi exco kerajaan negeri dan AJK PAS Pusat. Kita nasihat dia, dia tak nak dengar. Mesyuarat AJK PAS Pusat selepas dia tak dilantik sebagai Pesuruhjaya, langsung dia tak hadir. Sekali pun dia tak hadir. Mesyuarat Perhubungan Negeri Selangor, kita lantik dia sebagai ahli perhubungan. 3 kali kita tulis surat pada dia, dia kata tak pernah dia terima surat. 3 kali hantar surat tak terima. Akhirnya kita hantar kali keempat by hand, serah pada dia, tunggu dia di pejabat. Dia terima surat tu. Apa dia kata? Tawaran tak ikhlas. Tawaran tak ikhlas. So dia tak hadir mesyuarat agung, mesyuarat AJK PAS Pusat, dia tak hadir mesyuarat PAS Negeri Selangor. Akhirnya dia mula meroyan, dia serang PAS. Kita nasihat sampai ke tahap jumpa Tok Guni Aziz. Bila bertemu dengan Tok Guni Aziz, dalam pertemuan cukupnya baik, sampai Tok Guni Aziz kata masalah dah selesai, kita boleh buat kenduri, korban lembu tak apa, kita boleh buat kenduri. Esoknya dia keluarkan kenyataan, dia kata apa? Harakat dia ni banyak kali dah saya cakap, jangan menipu. Jangan menipu. Dia nafikan. Itulah akhirnya Datuk Seri Presiden buat keputusan. Dalam mesyuarat AJK PAS Pusat, saya berada di Mekah pada masa itu.
Dalam mesyuarat ADK Pahang Pusat, ramai yang kata tak payah pecat lagi, gantung saja. Datuk Seri Presiden kata kita pecat. Kerana apa? Kerana Datuk Seri Presiden hadir dalam mesyuarat bersama dengan Tok Guru Ni Aziz. Dia nampak macam mana Hassan Ali depan Tok Guru Ni Aziz cakap lain, bila dah keluar cakap lain. Orang macam ni tak boleh dipercayai. So Datuk Seri Presiden yang buat keputusan pecat, bukan saya, bukan golongan yang dia kata parasit ni, ya. Tapi Datuk Seri Presiden, dia kata akhirnya apa yang Datuk Seri Presiden kata, dia beri hujah mudah. Dia kata bila kita semayang berjemaah, imam baca kuat. Kalau ada makmum dia pun nak baca kuat juga, sambil imam baca kuat dia pun nak baca kuat, ya, lebih baik dia keluar daripada jemaah tu, dia buatlah jemaah lain. Kalau nak tunjuk dia hebat sangat, ya. Semua tak betul dalam PAS kalau ikut Hassan Ali sekarang ni. Semua tak betul. Pimpinan bukan pimpinan ulama. Lalu bila dia dipecat, dia tubuh Jati, kita pun tunggulah nak tengok ulama besar mana yang akan jadi presiden Jati, kerana dia nak sangat kepimpinan ulama. Akhirnya nampak presiden Jati, dia nak kepimpinan ulama. Alasan dia tak nak masuk PAS lagi, dia tak nak merayu. Kerana apa? Kepimpinan ulama dah tak ada dalam PAS. Tapi dia masuk Jati, dia tubuhkan Jati, kita tunggu kepimpinan dia pula yang jadi presiden. Dia bukan ulama, dia ada PhD dia dalam bidang town planning, urban planning, ya, perancang bandar. Bukan ulama, bukan bidang akidah. Dalam PAS kita ada Majlis Syura Ulama. Bila dasar kepimpinan ulama diterima pada tahun 80-an, kita pindah perlembagaan kita. Sebelum tu tak ada. Majlis Syura Ulama tak ada. Sebelum tu, zaman Datuk Asri dulu tak ada. Dalam tahun 80-an kita pindah perlembagaan, kita tubuhkan Majlis Syura Ulama. Majlis Syura Ulama ni 12 orang ulama yang terhandal dalam PAS. Mereka duduk, mereka pantau perjalanan PAS. Kalau PAS tersasar daripada dasarnya, iaitu Islam, yang mana matlamat perjuangannya adalah mardatillah, yang mana hukum yang tertinggi adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, seperti mana yang terkandung dalam perlembagaan. Kalau kita tersasar daripada dasar itu, Majlis Syura Ulama lah yang pertama yang akan bersuara, bukan Hassan Ali. Majlis Syura Ulama dia pula yang keluarkan fatwa kata kita ni dah tersasar, ya. Lalu tuan-tuan dan puan-puan, banyak yang dia kata yang tak betul, ya. Inilah masalah, ya. Bila dah buat benda yang tak betul, dia pun terpaksa cakap benda yang tak betul nak tutup, ya, kesalahan dia sendiri. Apa dia kata? Kalau Pakatan Rakyat memerintah, azan tidak akan berkumandang. Gila tu orang ni, ya. Selangor kita dah memerintah, Pulau Pinang kita memerintah, Kedah kita memerintah, Kelantan kita memerintah. Adakah azan tak akan berkumandang? Lepas tu dia kata kalau Pakatan Rakyat menang, DAP akan bergabung dengan PAP, iaitu Parti Lee Kuan Yew Singapura, ya? Dan Malaysia dan Singapura akan dicantumkan kembali, dan Malaysia akan dijadikan republik, ya? Betul. Tak ada lagi raja dan sultan, Islam sebagai agama persekutuan, tak ada lagi kedudukan istimewa orang Melayu, takkan ada lagi bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, cuba kita fikir. Malaysia ni ada 222 kerusi parlimen. 222. Kalau DAP dia nak memerintah seorang diri sehingga dia boleh bercantum dengan PAP dan boleh cantumkan Malaysia dengan Singapura dan jadikan Malaysia ini sebuah negara republik lah katakan, paling kurang lah, lupakan yang 2/3 majoriti, paling kurang DAP kena menang 112 kerusi parlimen. Simple majoriti, majoriti mudah, 112 kerusi parlimen. Dulu dalam Sinar Harian saya dah cabar dia, Datuk buat tesis, saya boleh beri PhD tambahan. Buat tesis, buktikan macam mana DAP boleh menang 112 kerusi parlimen dalam keadaan dia bertanding 48 kursi parlimen. DAP is only contesting 48. 48 je. Yang kita duk takut-takutkan orang Melayu, takut-takutkan orang kampung. UMNO yang takutkan. 6 jahanam. I mean, it just doesn't make sense. Satu kerja bodoh, ya? Satu pembohongan dan penipuan yang tidak berasas.
Macam Selangor, kita ada 56 kursi, PKR bertanding 21, PAS bertanding 20, DAP bertanding hanya 15. Kalau DAP menang semua 15 pun, dia tak boleh dia tak boleh memerintah. Yang sekarang ini dia kata PAS kena tunduk pada DAP Pula dah. kenapa? Kerana kita hanya ada sekarang ni 7 lah, dulu 8, kita sekarang ni ada 8 kursi, kita minority dia kata. Sekarang ni kita ada 7. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, PKR ada 14, DAP ada 13, 27 seats ni tak boleh memerintah negeri Selangor. Maknanya kalau tanpa kita, walaupun kita hanya 7, dia tak boleh memerintah. Kalau kita keluar daripada Pakatan Rakyat, kerajaan Selangor jatuh. Kerana dia hanya ada 27. Lalu tak perlu kita nak tunduk pada DAP ke PKR. Kita ada harga, ada nilai. Kita bukan melukut di tepi gantang. The 7 seats decides whether Pakatan Rakyat remains in power or will be replaced. Lalu ni semua pembohongan yang dia lakukan tanpa segan silu. Semenjak dia tak jadi sebagai Pesuruhjaya, dia mula hentam semua tak betul. 19 saja. Lalu sekarang ni dia kata dia kuasa ketiga kononnya lah kuasa ketiga. Kalau kuasa ketiga sepatutnya dia serang Pakatan Rakyat, dia seranglah BN juga. Tapi tak, dia serang Pakatan Rakyat je. BN macam-macam penyelewengan. Yang kes NFC tu, yang 250 million tu yang beri pada syarikat, kalau kita baca dia punya perjanjian, setiap tahun dia kena bangunkan 310 keluarga, yang mana dia beri latihan tentang soal nak bela lembu, dan dia bekalkan lembu supaya 310 keluarga dikeluarkan daripada kemiskinan. 3 years, so sepatutnya 930 keluarga, 90% of them will be Malay. Tapi apa yang berlaku? Dia jadi lembu. Pengkhianatan. Instead of 930 families, akhirnya satu keluarga yang dapat manfaat. Keluarga Syahrizal, dengan beli kondo, dengan ini itu, dia tubuhkan syarikat ni. Anak dia, suami dia semua makan gaji dengan syarikat ni. Suami dia dapat gaji 40,000 sebulan. Anak dia 3 orang. Yang sulung dapat gaji 30,000 sebulan, yang nombor 2 dapat 25,000 sebulan, yang anak yang bongsu yang umur baru 23 tahun, 23 years old, gaji 20,000 sebulan. Duit ni dia makan, orang Melayu dikhianati. Kenapa Hasan Ali tak serang? Tajuddin Ramli yang disebutkan tadi, 589 juta hutang dilupuskan. Kenapa tak bisa? Sedangkan anak-anak kita, mungkin orang kat TTDI Jaya tak ada masalah lah, yang hutang PTPTN, dia akan kejar sampai ke lubang kubur, cacing. untuk nak suruh bayar. Tajuddin Ramli 589 million write off sedangkan kawan ni jutawan. Sekarang ni ada syarikat dekat Kazakhstan tengah buat kerja cari gali minyak. Tajuddin Ramli punya syarikat. Kazakhstan ni apa? Syarikat apa ni? Negara besan, bakal besan Perdana Menteri negara kita lah. Lalu inilah semua kita nampak, ianya satu pembohongan. So kita tak boleh membenarkan penipuan dan tindakan nak memomokkan orang Melayu ni berterusan. Kalau UMNO jatuh, bukan Melayu yang jatuh. It doesn't mean kalau UMNO jatuh maka kuasa politik Melayu akan hancur. Kerana yang lawan dengan UMNO adalah calon Melayu daripada PAS ataupun calon Melayu daripada PKR. Kita bukan kita nak jatuhkan Melayu. Kita nak ganti pemimpin Melayu yang khianat, yang rasuah, yang jahat, dengan pemimpin Melayu yang lebih bersih. Takkanlah kita ni sebagai orang Melayu, kita rasa tak adalah Melayu ni memang semua macam tu. Letak pemimpin Melayu macam mana pun semua rasuah. Tak ada. Takkanlah kita nak anggap macam tu. Don't tell me we don't have better Malay leaders. Yang bersih, yang rasa amanah, yang bertanggungjawab. Saya baru-baru ni pergi Kajang, bukanlah baru, tahun lepas. Pergi Kajang, dialog dengan masyarakat Kristian. Ni yang orang UMNO duk serang saya ni. Dialog dengan masyarakat Kristian dalam gereja. Saya cerita tentang Islam, tentang soal pemerintahan Islam, macam mana dasar Islam ni menghormati hak orang bukan Islam dan sebagainya.
Lepas saya habis cakap, one Chinese lady, wanita Cina bangun. Dia tanya saya, apa sebenarnya ajaran Islam tentang rasuah? Can you imagine? Dia boleh tanya soalan yang seperti itu. Apa ajaran Islam tentang rasuah sebenarnya? Lalu saya jawab. Saya kata Rasulullah SAW telah bersabda, Ar-Rashi wal Murtashi Aula finna. orang yang beri rasuah, orang yang makan rasuah dalam api neraka. Dia terkejut dengan jawapan saya. Dia kata, kalau begitu tegas kata-kata Rasul kamu, dia kata, kalau begitu tegas kata-kata Rasul kamu, kenapa orang Melayu daripada atas sampai bawah makan rasuah? Boleh. Lalu saya jawab balik. Saya kata, kerana diorang diajar, you makan rasuah dan you pergi buat umrah, selesailah rasuah tu. Ataupun you makan rasuah dan you give 10%, you rasuahkan Allah pula, ya? Ambil rasuah 100,000, 10,000 you sedekah kepada masjid, selesailah rasuah kamu. Ya, macam seolah-olah Allah ni pun boleh dirasuah. Kerana inilah yang diajar. Yang sekarang ni, yang penipuan tentang daftar pemilih dan sebagainya, dia orang turun ke kampung-kampung, apa yang dia cerita? Kita terpaksa menipu, kalau tidak Melayu mati. Kita terpaksa buat ni untuk Melayu. Hari tu yang kes cincin 24 juta, saya ceramah dekat Johor. Ni 24 juta ni. Yang bawa saya ni, sahabat saya yang bawa saya ni, dia duduk dekat gerai, jauh sikit lah, aku boleh dengar. Duduk dekat gerai tu, yang duduk dekat semeja dengan dia orang UMNO. Saya kutuk tentang soal Rosmah dengan cincin 24 juta. Apa yang orang tu cakap dengan saya punya sahabat? Dia kata, saya bangga sekurang-kurangnya ada orang Melayu yang ada cincin 24 juta. Rosak otak Melayu. Rosak otak Melayu oleh kerana pemikiran yang diperturunkan oleh UMNO. Inilah yang kita nak selamatkan. Kita nak selamatkan orang Melayu, bukan kita nak hancurkan Melayu. Kita nak selamatkan orang Melayu dengan kita nak tunjuk kepada mereka kaedah kepimpinan, kaedah perjuangan politik yang lebih bersih dan yang lebih bertanggungjawab, ya. Ni unfortunately Datuk Dr. Hassan Ali, dia mula dengan begitu hebat, potensi, harapan yang begitu tinggi lah bagi PAS. Kita sampai kita benarkan dia, kita sambut dia, kita buat pemilihan, dia menang jadi sebagai naib presiden. Hanya dalam tempoh 2-3 tahun bersama dengan PAS, terus ahli-ahli PAS terbuka, serah undi, dia jadi sebagai naib presiden 2 sesi, ya. Tetapi unfortunately dia tak boleh deliver. Akhirnya dia dilantik Pesuruhjaya di negeri Selangor. Dalam itu pun dia masih tidak deliver, ya. Dan akhirnya apa yang dia nak cuba usahakan ialah satu perkara yang telah ditolak oleh Muktamar PAS, ya. Bukan kerana kita tak nak berbaik dengan UMNO, ya. Bukan soal kita ni tak nak berbaik sesama Islam, ya. Ada orang tanya, kenapa PAS ni dia boleh berdamai dan kerjasama dengan DAP tapi tak boleh dengan UMNO, ya? Saya selalu jawab soalan ni dengan membuat perumpamaan. Orang Melayu ajak kita pergi night club minum arak. Orang bukan Melayu ajak kita pergi kedai mamak minum teh tarik. Kita pergi dengan orang yang bukan Melayu, yang bukan Islam ni. Yang orang Melayu yang ajak kita pergi ke night club minum arak ni, minum bir ni, dia bising. Dia kata, oi Melayu, tak sedar diri kau. Awak Melayu, saya Melayu. Awak Islam, saya Islam. Saya jemput kamu, tapi kamu pergi ikut dengan orang yang bukan Melayu, yang bukan Islam ni. Kita jawab balik, kamu ajak kita pergi ke night club minum bir. Dia jawab balik, tak apalah, saya minum bir, kamu minum Coca-Cola. Ya? Ada kamu dah sabar, ya? Maknanya apa? Ya? Maknanya bukan soal buat dengan siapa. That's not the important thing. You buat jahat dengan ustaz sekalipun tetap berdosa. You buat baik dengan orang bukan Islam sekalipun tetap berpahala. Persoalannya bukan buat dengan siapa, persoalannya buat apa. Kalau buat kebaikan, maka it doesn't matter kalau dengan orang Islam ataupun yang bukan Islam, yang penting buat baik. Kerajaan yang nak ditubuhkan oleh UMNO Barisan Nasional, kerajaan rasuah, kerajaan perkauman, kerajaan fitnah. Kalau kita bersama dengan UMNO sekarang ni, pemuda PAS malam ni kerja dia apa? Duk edarkan CD lucah
yang kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah kerja kita. Ya. Seperti mana pemuda UMNO duk sibuk buat, kita pun terpaksa bantu. Dan kita terpaksa ya, bela orang macam Syarizal, orang macam Tajuddin Ramli dan sebagainya. Ya. UMNO, Barisan Nasional adalah kerajaan rasuah, perkauman, fitnah, penyelewengan dan penipuan. Pakatan Rakyat, kita tanya DAP dengan PKR, kamu nak tubuhkan kerajaan macam mana? Dia kata kerajaan bebas rasuah. Dia kata kerajaan yang membantu rakyat, kerajaan yang nak kembalikan kekayaan negeri dan negara kepada rakyat, kerajaan yang telus, kerajaan yang cekap, kerajaan yang bersih. Lalu kita bersama, kerana apa yang dia nak buat adalah baik, ya? Dan inilah apa yang selama ini dia lakukan. We have proven it, ya? Track record tu ada di negeri Selangor. Soal pasir, dia selalu serang kita pada pasir. Zaman dia 4 million a year, zaman kita 42 million. Kedah, zaman BN, royalty balak 8 million a year. Zaman kita last year 82 million. Ya? Luas kawasan yang sama. Bezanya apa? Zaman dulu dia lantik kroni dia. 1 ekar you bayar 1,000. Zaman kita tender. Bila kita tender, akhirnya 1 ekar 10,000. Kerana from 1 acre you boleh buat berpuluh ribu keuntungan. Balak yang ada 1 ekar. Ya? Tapi dulu dia keuntungan dia dapat, dia bayar 1,000 pada kerajaan negeri, yang 5-6,000 dia berilah kepada pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional. Itulah yang dia orang semua jadi kaya raya. So cukuplah saya rasa, ya. Cukuplah, ya. Jangan kita benarkan percakapan Datuk Dr. Hassan Ali, walaupun dia pandai cakap, ya, bila berdoa menangis-nangis, ya. Itu semua hebatlah, ya. Itu kelebihan dia, dia pakar motivasi, ya. Tapi hakikatnya dia menipu. Dah jadi nasi kasih. Dia khianat, ya. Itulah saya baca hadis, ya, sebuah hadis. Bila saya cerita pasal Hassan Ali ni, saya tutup dengan sebuah hadis yang berbunyi, an Abi Amamah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutba'ul mu'min 'alal khilal kulliha illa al-khianah wal qazib. Yang bererti daripada Abi Amamah yang telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan terdapat pada orang-orang yang beriman segala jenis kekurangan, kecuali khianat dan dusta. Kecuali khianat dan dusta. Orang yang beriman mungkin jadi ada yang pemalas, ada yang jenis pemarah, ada yang jenis gelojoh, ada yang jenis kedekut, ada yang jenis penakut, ya. Tetapi orang yang beriman takkan khianat dan takkan dusta, ya. Ini Hassan Ali, kamu khianat dan kamu dusta. Kalau nak saman saya, lantiklah peguam yang sekufu dan secocok dengan kamu. Lantiklah Zul Nordin. Memang satu kapal lah, ya? Satu kapal. Tunang Lalu dia. saya rasa itu je lah, ya. Lalu saya harap bahawa tuan-tuan dan puan-puan akan bersama kita dalam bersih 3. Saya pun akan turun. Dan yang penting kita berkumpul di tempat-tempat yang telah ditetapkan, ya. Di Masjid Negara, Masjid Jamek, Sogo, KL Central, ya. Mungkin di KLCC, di Central Market, ya. Biar kita kumpul pergi situ dulu. Biar semua kuning kat situ. Lepas itu kita semua bergerak ke arah Dataran Merdeka, ya. Kalau diganti tempat itu, kita akan dapat arahan-arahan saat akhir, ya. Kalau tapi biarlah orang nampak satu lautan manusia dengan baju kuning menunjukkan bahawa rakyat negara Malaysia ni dah celik dan dah bijak, dan mereka tidak lagi redha untuk ditipu oleh UMNO Barisan Nasional yang nak curi kemenangan, ya? Dia nak curi kemenangan yang kita yang sepatutnya menjadi milik kita, ya. Lalu sama-samalah kita bertemu pada 28 hari bulan April, dan saya akhiri dengan wabilah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.